ringkas, nak singkatkan waktu. Sehinggalah dia kata masa dia tepuk belakang tu, Rasulullah terlampau rapat dan tak dapat menatap wajahnya dengan dekat, kerana masa tempoh mimpi itu sangat ringkas dan pendek. Walaupun sakit belakang dia baik, beliau pergi ke Madinah, tuan-tuan, bersungguh-sungguh meminta dekat Raudhah supaya dapat berjumpa dengan Nabi sekali pun jadilah, dapat tatap muka sekali pun jadilah. Sehingga tuan-tuan, Allah kabul. Antara klimaks mimpi beliau, dimimpikan dalam satu kemah yang biasa, yang petak, bukan yang tajam. Kat dalam tu ada sahabat-sahabat Nabi termasuk Rasulullah yang sikit lagi akan keluar. Dan sahabat-sahabat ada sebahagiannya yang kat luar, dan Datuk Harudin di tanah bertunggu kat luar. Dan kemah tu ada palang, dia kat palang tu, dan dia akan menyarungkan capal Nabi, sebab tu tugas dia. Pertama kali dia sedih melihat capal Nabi, sebab capal Nabi, tuan-tuan, tidak seindah kasut kita, tuan-tuan. Nampak jahitan tangannya yang Nabi menjahit sendiri. Tuan-tuan, tengah dia melihat capal itu, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi keluar. Suasana menjadi riuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Semua berselawat. Dan kali ini lebih kurang 6 kaki hingga 7 kaki nampaklah Datuk Harudin secara jelas dan berdepan. Muka insan yang hebat, yang tak nak lagi melihat tempat lain. Bajunya tak mahal tapi kemas, bau badannya wangi, penampilan dan wajahnya bercahaya. Sehingga dia sebab dan menyebut, ya Rasulullah, dapat berjumpa seindah manusia. Sehinggalah Rasulullah datang kepada dia, dan ringkas cerita nak melangkah palang, dan Datuk Harudin meribakan diri dia seperti duduk tahiyat awal, dan terus nak menyarungkan setelah mana Rasulullah melangkah palang. Terkeluar daripada mulut beliau, wahai capal dan kasut, kau lebih mulia daripada aku kerana kau menjaga kaki Nabi daripada tercedera, terpijak paku dan sebagainya. Sedangkan aku siapa? Rasulullah bangun, tuan-tuan, angkat Datuk Harudin, dan dia tepuk bahu dan dia kata, wa anta, dan kamu juga. Tuan-tuan, habis mimpi dan sempurna dah melihat wajah Nabi dengan jelas, yang tidak boleh syaitan menyerupai wajah Nabi. Tuan-tuan, kalau Datuk Harudin pun, tuan-tuan, yang hafiz Quran, profesor, berkhidmat pada manusia dengan percuma, berjuang dengan perjuangan Islam pun sekadar pemakai capal Nabi, tuan-tuan, siapalah kita, tuan-tuan, di sisi Rasulullah? Siapa kita, tuan-tuan? Betulkah kita cinta Nabi? Sebagai KPI yang minimum, tuan-tuan, kita cinta Nabi, marilah kita berselawat. Ini KPI yang paling minimum yang kita cinta kepada Nabi kita SAW. Boleh tak kita berselawat sekali lagi bersama-sama? Boleh, insyaAllah. Tengok gambar di hadapan ini, tuan-tuan, yang kita berselawat. Sallallahu, tak apa duduk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا
واسعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على Muhammad. Tuan-tuan yang rahmati Allah, cinta yang minimum ini dengan kita manifestasi dan jelmakan dengan selawat, dia KPI paling rendah. Umpama Uda cintakan dara, dia akan menyebut step yang pertama, dia akan sebut nama dara banyak kali. Dara baik, dara solehah, dara bakal isteri yang baik, dara keturunan yang bagus, dara pipi gebu, dan seumpama dengan. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita minat sesuatu benda, kita akan sebut benda tu. Sport rim, Ariana Rose, bola, TV, Maharaja Lawak, dia akan terpacul sebab Teko hanya mengeluarkan isi Teko. Tuan-tuan, maka jangan pandang juga sebelah mata walaupun dia KPI yang minimum. Sebab tuan-tuan ada satu cerita, boleh saya cerita tuan-tuan? Perhatian. Allah. Ada seorang tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni tuan-tuan, satu ketika dia pergi Mekah buat umrah. Dia pun tawaflah kat Kaabah. Masa dia tawaf tu tuan-tuan, dia tengok ada seorang pemuda tuan-tuan, daripada pusingan pertama sampai ke pusingan dah nak habis, asyik selawat je. Cara selawat pula muka passion tuan-tuan, bersungguh. Maka tuan-tuan, kita tahu pusingan pertama patutnya doa yang Nabi ajar ma'thur lain, doa dia pusingan kedua lain, pula ketiga lain. Tapi orang muda ni asyik selawat je tuan-tuan, sampai menghilangkan kesabaran Sufyan Ats-Tsauri. Dia pun tuan-tuan cuba nak bertanya kepada orang muda ni, wahai orang muda, boleh aku bertanya sikit, kenapa kau daripada pusingan pertama sehingga terakhir ni dan nak dekat habis ni kau asyik selawat aja? Kan sampai kau tak sedar aku berada kat belakang kau. Dia ni pun tanya, siapa tuan hamba? Sayalah Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri ulama besar yang mempunyai ribuan anak murid yang hebat tu ke? Ya saya. Masya Allah, dia peluk, dia salam. Lepas tu dia kata macam ni tuan, saya pernah pergi haji pada musim-musim haji yang lalu dan saya bawa bapak saya. Masa saya bawa bapak saya tu, tiba-tiba bapak saya jatuh sakit musim haji. Jatuh sakit dan dia tak larat nak bangun saya, ribakan dia. Saya doa lah apa yang patut. Tengok-tengok dia bertambah sakit. Dan pendek cerita nazak tuan-tuan. Bila dia nazak, saya pun berdoa, sapukan muka air kat muka, moga-moga baik. Akhirnya ringkas cerita dia mati dekat pangkuan dan riba saya, wahai Sufyan Ats-Tsauri. Tapi bila dia mati, tiba-tiba wajah dia bertukar menjadi hitam, seolah-olah terbakar. Tidak seperti mana sedia kala. Saya pun risau, ya Allah, apa yang ayah lakukan ni semasa hidup? Maksiat apa yang ayah lakukan, dosa apa yang ayah buat ni, ya Allah. Sebagai anak yang pandai menjaga aib bapaknya, dia selimutkan ayahnya yang telah bertukar menjadi hitam, seolah-olah terbakar tadi. Dia pun terus beristighfar untuk Allah ampunkan dosa dia, dosa ayah dia.
Tengah-tengah berdoa beristighfar, dia terlelap dan tertidur. Ayah dia masih di pangkuan. Tiba-tiba tuan-tuan, dia termimpi. Termimpi, dalam mimpi itu datang seorang kepada dia, wajah dia indah. Wah, bau wangi badannya. Penampilannya kemas. Bercahaya mukanya. Tiba-tiba datang, pergi kepada bapak dia yang kat riba ni tuan. Dibuka singkap tirai, dilurutkan tangannya 3 kali ke bawah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai bapak dia tuan bertukar menjadi bersih seperti mana sedia kala dan bercahaya pula. Sampailah insan ini nak pergi balik. Tiba-tiba sempat dia tanya, wahai tuan hamba, siapakah gerak